Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Agak sunyi ya berkaitan dengan Daim Zainuddin seketika ini. Tapi sahabat semua, hari ini satu lagi pendedahan mengejutkan berkaitan dengan hal Daim dan hartanya di luar negara, sahabat-sahabat semua. Sebuah bangunan mewah jutaan ringgit dikatakan tidak jadi dijual. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Mari kita ikuti kenyataan media ini. Laporan bangunan jutaan ringgit di London terkait Daim tidak jadi dijual. Jadi itu antara satu kenyataan media yang baru saja kita terima, sahabat semua. Jadi mari kita baca kenyataan media ini yang saya petik ya daripada Malaysia Kini. Dikatakan sebuah bangunan pejabat di London yang dikaitkan dengan keluarga bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin ditarik balik daripada jualan menurut laporan Bloomberg semalam. Laporan itu berkata ia berdasarkan dokumen yang dilihat oleh Bloomberg. Bangunan tersebut yang terletak di Crown Court di Cheapside, kira-kira 400 meter dari gereja St. Paul, ditawarkan untuk dijual pada harga 171.41 juta ringgit pada tahun lalu. Sumber yang tahu berkenaan perkara itu berkata perbincangan untuk pembelian tersebut terhenti selepas persetujuan awal dicapai dengan seorang pelabur awal tahun ini. Menurut laporan itu, rekod pendaftaran tanah United Kingdom menunjukkan bangunan itu adalah milik Strait Properties, sebuah syarikat yang didaftar di British Virgin Island. Menurut laporan International Consortium of Investigation Journalists pada Januari lalu, syarikat itu dimiliki oleh pemegang amanah dengan isteri Daim sebagai pemilik beneficiari. Wakil keluarga Daim enggan mengulas perkara itu. Jadi menurut Bloomberg, Strait Properties membeli bangunan pejabat itu pada tahun 2014 dengan harga 31.5 juta pound sterling ya pada ketika itu, dan pada 29 Januari lepas Daim mengaku tidak bersalah atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM dengan tidak mengisytiharkan harta termasuk 38 firma, 25 hartanah dan tanah, 7 kenderaan mewah dan 2 akaun dana pelaburan. Isterinya Naim Abdul Khalil juga didakwa atas pertuduhan gagal mematuhi notis SPRM untuk mengisytiharkan aset mereka. Jadi ini antara perkembangan terkini sahabat semua yang didedahkan ya oleh media antarabangsa yang mengaitkan sebuah bangunan yang dikatakan milik kepada keluarga Daim Zainuddin ini hendak dijual, tetapi tidak jadi ya untuk dijual dan sebagainya. Dan kita tahu Daim sekarang ini berdepan dengan penyiasatan, berdepan dengan pendakwaan dan sebagainya. Dan pada satu ketika dahulu sahabat semua, SPRM menyiasat satu lagi amanah yang diwang berkait dan bernilai ratusan juta. Jadi banyak sebenarnya yang terbongkar ya apabila perkara-perkara seperti ini ya dilakukan penyiasatan, disiasat oleh pihak SPRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Dikatakan satu lagi dana amanah luar pesisir yang ditubuhkan atas nama isteri dan 2 anak Daim Zainuddin sedang dalam penelitian pasukan penyiasat anti rasuah negara. Ini selepas dokumen bocor baru-baru ini mendedahkan ahli keluarga bekas Menteri Kewangan itu merupakan pemilik beneficial satu lagi amanah luar pesisir yang memegang aset bernilai ratusan juta ringgit. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki mengesahkan perkara itu, berkata mereka sedang meneliti kebocoran data tersebut. Ya, data terbaru tersebut. Ya, kita memang menyiasat perkara ini, kata Azam Baki. Kita dah dapat melalui papers itu dan kita akan verifikasi maklumat itu sama ada betul atau tidak. Sebab perkara ini kita perlu sahkan, kata Azam Baki kepada Malaysia Kini. Ya, di Malaysia Kini juga melaporkan dokumen yang bocor menunjukkan amanah itu ditubuhkan atas nama isteri Daim, Naimah Abdul Khalid, dan 2 anak lelakinya, Muhammad Emir Zainuddin dan Muhammad Amin Zainuddin. Dokumen itu diperoleh Konsortium Penyiasatan Kewartawanan Penyiasatan yang dikongsi dengan Malaysia Kini, dan kebocoran terbaru daripada penyedia perkhidmatan daripada Kepulauan Cayman menunjukkan bahawa selewat-lewatnya tahun 2020 terdapat aset bernilai kira-kira
244.06 juta yang dipegang dalam ZA Star Trust yang dimiliki oleh Naimah, Amir dan Amin. Ia berlaku di tengah-tengah siasatan berterusan East PRM terhadap kekayaan tidak diisytiharkan yang dipegang oleh Daim berikutan pendedahan Pandora Papers oleh Malaysia Kini pada tahun 2021. Susulan laporan itu, Naimah mengeluarkan kenyataan menegur media mendakwa ia ditulis dalam nada sensasi untuk menimbulkan tanggapan salah laku. Dia juga menegaskan keluarga tidak pernah menyembunyikan pemilikan aset di luar negara yang diperoleh daripada aktiviti perniagaan dan pelaburan sejak sebelum suaminya terlibat dalam politik. Pada tahun 2021, Daim berkata semua kekayaan yang diperolehnya secara sah dan penubuhan amanah sebagian daripada pengurusan harta pusaka yang sah, manakala 2 minggu lalu Naimah berkata siasatan itu bermotifkan politik dan pihaknya akan menyaman East PRM. Itu dia sahabat-sahabat semua. Begitu banyaknya harta-harta yang dimiliki oleh Daim dan juga keluarganya ini. Dan ini perkara ini memberi kejutan yang begitu besar untuk negara kita dan sebagainya. Jadi apa sudah berlaku? Kenapa satu demi satu perkara seperti ini didedahkan. Memang hebat, kekayaan yang luar biasa. Dan sebelum saya akhiri, saya ingin juga berkongsi tentang kenyataan terkini daripada Perdana Menteri yang mengatakan kerajaan tidak mahu perkenal cukai baru untuk bebankan rakyat. Itu antara kenyataan terkini Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kerajaan tidak mahu memperkenalkan instrumen pencukaian baru, sebaliknya melakukan penyasaran subsidi lebih adil dan menepati keperluan rakyat. Beliau berkata penyasaran subsidi diesel yang diumum sebelum ini mengecualikan golongan berpendapatan rendah seperti nelayan, pekebun kecil dan pemandu teks daripada cukai itu. Saya tidak mau perkenalkan instrumen percukaian yang membebankan rakyat, katanya. Tentang penyasaran subsidi diesel yang bocor ini melibatkan berbilion ringgit orang kaya, perindustrian besar yang kerajaan masih berikan subsidi, katanya. Jadi penyasaran subsidi itu dikenakan kepada orang-orang kaya, industri besar dan warga asing. Para nelayan dan pekebun kecil, pemandu Grab dan teksi semua dikecualikan. Mungkin hampir sejuta rakyat dikecualikan daripada dikenakan cukai diesel, katanya. Anwar berkata demikian ketika berucap di Konvensyen Madani yang turut dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Abdul Raif Yusof. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut menggesah semua kementerian dan jabatan menjadikan slogan Madani satu konsep yang dinamik selari dengan perkembangan teknologi, di digitalisasi serta kecerdasan buatan AI dalam membangunkan negara. Anwar juga menyentuh mengenai persidangan ekonomi Islam yang berlangsung pada 28 dan 9 Mei ini di Kuala Lumpur yang akan mengambil kira teras maqasid syariah, iaitu skop lebih luas dan menyeluruh. Persidangan ekonomi tersebut akan melihat ekonomi Islam dari aspek maqasid yang lebih luas, bermakna bagaimana penyertaan rakyat, memperbaiki kesenjangan sosial dan juga menggunakan peluang dan menerokai teknologi digital AI, katanya. Itu antara kenyataan terkini daripada Perdana Menteri kita. Dan persidangan itu juga akan membuat satu pemikiran baru, katanya, yang saya anggap Madani kerana ia membicarakan soal masyarakat mencakupi semua bidang. Abdul Raif pula berkata 10 resolusi telah diperhalusi untuk dicerakin dan direalisasikan dalam konvensi yang berlangsung selama 2 hari bermula semalam itu. Beliau berkata ia termasuk mengakui Malaysia Madani adalah gagasan yang berupaya menyelesaikan permasalahan ummah, memenuhi kehendak semasa dan juga masa hadapan serta potensi rakyat, negeri dan juga negara. Itu dia dua kenyataan pemimpin dalam kerajaan perpaduan, seorang Ketua Menteri Melaka dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sahabat-sahabat semua, terima kasih. Mungkin anda terkejut dengan pendedahan mengejutkan seperti tadi. Sekiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tebuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright Nampak Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.